A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi lagi sebuah kisah dari penulis baru bernama T. Futura, bertajuk 21 Malam Kembalinya Tok Deraman dari Kubur Part 1. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi, dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Serah. Oh, sebelum tu saya nak promosikan baju daripada Syarul Chapter. Jap, ini dia. Kain jenis Lycra 280 GSM. Tebal, dia tak tebal sangat, tak nipis sangat. Sedap pakai. Saya pakai size L. Ya, makan. Nak order, saya letakkan link dekat komen lah, pin komen nanti. Saya letak link, saya letak Google Form dengan link WhatsApp. Nanti boleh WhatsApp. Okey, jom kita mulakan. Kampung Sungai Batu ni satu kampung yang biasa-biasa je. Kalau tengok dari luar, tenang, sunyi, jauh dari kesibukan bandar. Orang kampung hidup dengan aman, buat kerja-kerja harian, ada yang bercucuk tanam, ada yang bela ayam. Hidup sederhana tapi bahagia. Tapi di sebalik semua ketenangan ni, ada satu rahsia gelap yang hampir semua orang kampung tahu. Namun, tak ada siapa berani nak cakap secara terang-terangan. Rahsia ni berkaitan dengan seorang lelaki tua, iaitu Tok Deraman. Tok Deraman ni bukan orang biasa. Dia terkenal dekat kampung Sungai Batu sebab satu perkara je, ilmu hitam. Ya, ilmu hitam. Dia ni ada kelebihan yang orang kampung tak berani nak lawan. Macam-macam cerita seram keluar pasal dia. Ada yang kata dia boleh buat orang hilang ingatan, ada yang kata dia boleh buat barang-barang pelik keluar dari perut orang. Pendek kata, siapa yang cari pasal dengan dia memang takkan hidup senang lah lepas tu. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang diam-diam berurusan dengan Tok Deraman. Dia orang pergi cari dia waktu malam, senyap-senyap. Untuk apa? Itu yang orang kampung tak berani nak cakap. Tapi tahulah, bila dah berkait dengan ilmu hitam, mesti ada urusan yang tak elok di sebalik semua tu. Ada sekali tu, Pak Karim sendiri pernah dengar orang kampung bergurau, kalau kau berani cabar Tok Deraman, jangan terkejut. Esok bangun tidur tengok kepala kau dekat kaki. Walaupun ayat tu bunyi macam bergurau, dalam hati masing-masing, diorang betul-betul percaya yang Tok Deraman memang ada kuasa luar biasa. Tapi orang macam Tok Deraman ni, sehebat mana pun ilmu dia, tak akan mampu lawan takdir. Satu hari tu, Tok Deraman jatuh sakit, dan itu bukan sakit biasa-biasa. Sakit dia macam satu bentuk azab. Badan dia mengecut, batuk dia macam bunyi seretan besi dekat tanah. Orang kampung mula kecoh, masing-masing mula berbisik-bisik. Ada yang cakap sakit dia tu mungkin balasan atas segala benda jahat yang dia pernah buat sebelum ni. Mak Timah yang selalu nampak benda-benda gaib kata, aku rasa dia dah kena panggil balik, dia dah sampai masa dia. Tapi yang peliknya, walaupun Tok Deraman sakit, tak ada siapa pun berani datang rumah dia. Tak ada orang ziarah, tak ada orang tolong. Orang kampung cuma tengok dari jauh je, dan diorang fikir mungkin bila Tok Deraman mati, kampung ni akan aman semula. Dan akhirnya malam tu, Tok Deraman hembuskan nafas terakhir. Waktu dia mati, kampung ni macam dapat nafas baru. Orang-orang kampung rasa macam beban yang diorang pikul selama ni tiba-tiba hilang. Seolah-olah roh jahat yang dah lama hantui kampung tu pergi buat selama-lamanya. Malam tu, ada orang kampung
kampung yang bisik-bisik. Syukur Tok Deraman dah tak ada. Mungkin lepas ni kampung kita akan aman. Ramai yang rasa lega, ramai yang rasa hidup akan kembali normal. Tapi apa yang diorang tak tahu, kematian Tok Deraman tu sebenarnya baru permulaan kepada malapetaka yang bakal datang. Siang hari lepas Tok Deraman kena tanam, kampung jadi tenang balik lah. Orang kampung ni sambung buat kerja macam biasa je. Tapi ada juga yang tak habis-habis sembang pasal pengebumian Tok Deraman tu. Pengebumian tu simple gila, laju je siap. Ada yang bising sebab rasa macam cepat sangat. Ada yang cakap mayat Tok Deraman berbau pelik. Ada pula yang kata tu wasiat dia nak kena tanam cepat katanya. Tapi ada seorang ni yang rajin pokpek. Siapa lagi kalau bukan Pak Jabit, tukang kebun kampung yang suka potong pokok orang tanpa tanya dulu ni. Aku kata eloklah tanam cepat-cepat. Kalau lambat-lambat tak pasal-pasal bau dia boleh bangkitkan mayat lain pula, kata Pak Jabit. Orang kampung ni apa lagi gelak lah. Tapi malam tu mula dah benda pelik. Orang yang duduk dekat kubur Tok Deraman ni mula dengar bunyi yang lain macam. Ada yang kata bunyi tanah macam dikais-kais. Lagi seram, ada juga yang dengar suara serak panggil nama dia orang. Pak Man, seorang pesawah tua. Rumah dia dekat gila dengan kubur Tok Deraman ni. Tengah malam dia dengar bunyi tanah macam orang korek. Bukan Pak Man lah kalau tak berani nak tengok. Dia ambil lampu suluh terus keluar nak tengok apa benda tu. Tanah kubur Tok Deraman macam bergerak-gerak aje. Pak Man dah rasa tak sedap hati. Tak tunggu lama, terus dia patah balik masuk rumah sambil terkumbak-kambik baca apa yang dia ingat. Memang kelang kabut dia malam tu. Malam tu suasana kampung terus jadi seram semacam. Angin bertiup slow je. Rasa macam ada benda yang tengah ikut setiap langkah orang kampung. Dalam gelap tu, bayang-bayang macam berlega-lega dekat tepi mata. Semua orang mula fikir, Tok Deraman ni betul ke dah pergi? Seriau, semua orang dah mula rasa tak sedap malam tu. Tu baru malam pertama. Bayangkan ada 20 malam lagi. Macam mana tu? Okey, malam kedua ni suasana lebih kurang macam malam-malam biasa. Orang kampung Sungai Batu semua relax je buat hal masing-masing. Tapi dalam kepala diorang, kematian Tok Deraman tu masih fresh lagi. Masih lagi jadi bahan sembang orang-orang tua dekat surau, kedai kopi semua. Tapi ada benda pelik mula jadi dekat rumah Pak Husin malam tu. Rumah dia ni paling dekat dengan kubur. Siapa ada dekat rumah Pak Husin? Anak dia, Zaitun. Dia tengah sedap tidur dekat bilik kecil dekat ujung rumah. Tiba-tiba tengah malam tu Zaitun terjaga. Ada cahaya terang gila tembus langsing nipis bilik dia tu. Pada mulanya dia ingat cahaya bulan biasalah kan. Tapi bila dia belik-belik sikit, pelik weh. Cahaya tu macam berkelip-kelip, macam ada api kecil yang menyala. Perlahan Zaitun intai dari celah langsir. Apa dia nampak? Jantung dia terus rasa nak berhenti. Cahaya pelik tu datang dari arah tanah perkuburan, tepat dekat tempat Tok Deraman ditanam 2 hari lepas. Benda tu melayang-layang dekat kubur, macam ada sesuatu dekat situ yang hidup. Bayangkan, si Zaitun ni dah berpeluh sejuk dah. Dengan perasaan takut bercampur pelik, Zaitun terus meluru ke bilik Pak Husin. Abah, tengok ni, kubur Tok Deraman ada api. Zaitun menjerit sambil goncang Pak Husin. Pak Husin ni jenis orang tua yang steady, susah nak terkejut. Tapi malam tu muka dia lain macam. Dia gosok mata tengok muka Zaitun yang pucat gila. Dia dah tahu dah, ini bukan mimpi, benda ni betul. Mana kau nampak Tun? Tanya Pak Husin sambil melangkah ke tingkap bilik Zaitun. Zaitun tunjuk ke arah kubur. Api pelik tu masih ada lagi, macam lilin, berkelip-kelip. Tapi dia bergerak-gerak, tak duduk setempat. Macam ada benda dekat bawah kubur tu yang hidup dan bergerak. Pak Husin terus diam. Bulu roma dia naik satu badan. Dia bukan jenis mudah takut, tapi malam ni lain macam dia rasa. Dia pun cakap dekat Zaitun, jangan tengok lagi Tun, tutup langsir, baca doa banyak-banyak, kau masuk bilik cepat. Pak Husin cuba kuatkan diri, tapi dalam hati dia dah rasa macam nak lari je. Pak Husin pun bergegas ke ruang tamu. Duduk kejap cuba fikir, apa yang jadi ni Tapi belum sempat dia duduk betul-betul, ada lagi benda lebih seram jadi. Tiba-tiba angin malam yang sejuk tu bawa suara pelik. Suara dalam, garau, perlahan tapi jelas gila. Tun, Zaitun. Suara tu macam datang dari arah kubur, bergema perlahan je. Tapi cukup untuk buat Pak Husin terkaku dekat situ. Dia toleh tengok Zaitun. Budak tu baru nak baring balik dekat katil, tapi dia pun dengar benda tu. Abah, suara tu. Zaitun berbisik, muka dia pucat habis. Air mata pun dah mula mengalir sebab takut sangat. Pak Husin tak tunggu lama dah. Dia terus bangun berlari ke pintu. Zaitun, cepat masuk bilik, tutup pintu, jangan keluar selagi Abah tak panggil. Pak Husin dah tahu dah ini bukan benda biasa. Dia yakin ini mesti ada kena mengena dengan ilmu hitam Tok Deraman. Dia tahu ada satu cara je nak lawan benda ni.
Azan. Suara serak-serak yang panggil nama Zaitun tu makin dekat, makin jelas. Dah macam nak masuk dalam rumah dia. Pak Husin tak tunggu dah. Dia terus laungkan azan sekuat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara dia bergetar. Memang takut, tapi dia kena kuat untuk keluarga dia. Lepas habis azan, terus suara panggilan tu hilang. Hilang macam tu je. Angin sejuk yang kuat tadi pun dah berhenti. Tapi Pak Husin tak boleh rasa lega lagi. Dia tahu benda ni belum habis. Pagi esoknya Pak Husin keluar awal. Terus dia pergi kedai kopi Pak Seman. Dekat situ ramai orang kampung berkumpul setiap pagi. Dia pun duduk. Ceritalah dekat semua orang, dari cahaya pelik sampai suara seram tu. Semua orang terdiam, dengar dengan teliti. Pak Seman yang suka buat lawak cuba juga nak redakan ketegangan tu. Husin, mungkin angin malam je tu, kau jangan risaulah, kata Pak Seman cuba senyum. Tapi Pak Husin balas dengan muka serius. Benda ni bukan main-main Seman. Aku dengar dengan jelas nama anak aku disebut. Pak Karim, orang tua yang dihormati dekat kampung, tiba-tiba bersuara. Aku rasa ni mesti ada kaitan dengan Tok Deraman. Ilmu dia tu bukan benda biasa, kita kena panggil ustaz ni. Lepas Pak Karim cakap pasal ustaz, semua orang setuju. Dah tak ada lagi gurauan. Diorang tahu ada benda gelap tengah mengintai kampung diorang ni. Ini baru malam kedua, masih ada lagi banyak malam. Benda seram ni baru nak mula. Apa lagi yang bakal jadi? Okey, malam ketiga. Malam ni lagi seram. Penduduk kampung Sungai Batu, kalau semalam tu dah kecoh dengan suara misteri, malam ni lain pula ceritanya. Kali ni benda pelik mula jadi atas bumbung rumah orang kampung. Siapa yang tak takut kan? Tengah-tengah malam kau dengar ada bunyi tapak kaki dekat atas rumah kau. Jadi cerita ni mula dekat rumah Pak Karim. Pak Karim ni orang tua yang paling dihormati dekat kampung tu lah. Orangnya steady, tenang je. Tapi malam tu dia pun rasa lain macam. Waktu tu dah tengah malam, sunyi gila. Tiba-tiba kedengaran bunyi tapak kaki, macam ada orang jalan atas bumbung rumah Pak Karim. Pak Karim tengah baring dekat ruang tamu, tiba-tiba terangkat kepala. Dia dengar bunyi tu. Pelan-pelan dia bangun dan duduk. Telinga dia fokus, cuba dengar betul-betul. Anwar, Pak Karim panggil anak dia. Kau dengar tak bunyi tu? Anwar yang baru nak terlelap dekat bilik terus terjaga. Dia dengar dengan jelas bunyi tu. Bunyinya perlahan tapi berat gila, macam ada sesuatu yang besar tengah berjalan dekat atas rumah dia tu. Anwar ni jenis budak yang nak tunjuk dia berani. Tapi siapa je yang tak takut kan? Dia ambil lampu suluh, pelan-pelan dia gerak ke tingkap. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia buka tingkap dan suluh atas bumbung. Masih dia suluh tu, dia terkejut gila. Abah, ada lembaga hitam atas bumbung rumah kita, jari Anwar dengan suara yang bergetar-getar. Muka dia pucat habis. Lampu suluh dia terlepas dari tangan. Pam! Dekat atas bumbung tu ada lembaga besar, hitam, tinggi, tengah berdiri je dekat situ. Benda tu tak bergerak langsung, diam je. Tapi walaupun tak bergerak, boleh rasa dia tengah perhatikan kita. Mata dia, macam ada mata tapi tak nampak jelas sebab muka dia kabur dalam gelap tu. Pak Karim dia memang orang kuat iman. Bila Anwar jerit lembaga hitam tu, dia pun tahu dah benda ni bukan main-main. Tak tunggu lama, dia terus ambil keputusan nak azan. Macam malam-malam sebelum ni, bila benda pelik jadi, azan je yang boleh halau semua tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, laung Pak Karim. Suara dia steady walaupun jantung dia berdebar gila. Sebaik je Pak Karim mula azan, tiba-tiba bunyi tapak kaki tadi tu terus hilang. Benda dekat atas bumbung tu tak ada lagi. Sunyi sepi. Lembaga hitam tadi hilang dalam sekelip mata, macam dia tak pernah ada dekat situ pun. Tapi walaupun lembaga tu hilang, Pak Karim dengan Anwar ni tak boleh tidur lena malam tu. Dalam hati diorang tahu gangguan ni makin teruk. Mula-mula suara misteri, lepas tu ada lembaga hitam atas bumbung. Ni apa pula? Keesokan paginya macam biasa, Pak Karim keluar rumah awal-awal. Terus dia pergi kedai kopi. Ramai dah orang kampung dekat situ. Semua muka risau. Semalam ada yang dengar bunyi sama dekat rumah diorang. Semua orang dah mula tak senang duduk. Pak Husin yang malam sebelumnya kena ganggu, dia pun ada dekat situ. Aku rasa benda ni makin teruk. Tak boleh dibiarkan macam ni. Semalam rumah aku ada suara, malam ni rumah Karim pula. Pak Seman yang suka buat lawak tu pun kali ni tak berani nak menyampuk banyak. Dia dengar je cerita orang kampung. Pak Karim pun buka mulut. Ini tak lain tak bukan, mesti ada kena-mengena dengan Tok Deraman. Aku dah kata ilmu dia tu bukan ilmu biasa. Kita kena buat sesuatu sebelum kampung ni jadi lagi teruk. Semua orang dekat kedai kopi tu senyap. Muka dia orang serius je. Diorang tahu benda ni dah jadi lebih daripada sekadar cerita kampung. Ilmu hitam Tok Deraman nampaknya masih hidup walaupun dia dah mati. Ni baru malam ketiga. Anda rasa apa lagi yang jadi dekat kampung Sungai Batu ni? Alright, ni malam keempat. Kalau rasa malam-malam sebelumnya dah cukup seram, tunggu, malam ni lagi gila. Cerita kali ni dekat rumah Pak Mansur. Rumah Pak Mansur ni terletak betul-betul dekat tepi hutan kecil. Tak ramai yang lalu dekat situ sebab agak terpencil. Masa tu dah masuk tengah malam. Semua orang dekat rumah dah tidur. Tapi tiba-tiba bunyi pelik mula kedengaran dari arah belakang rumah. Isteri Pak Mansur yang tengah tidur tersentak bangun. Bang,
Awak dengar tak bunyi tu? Suara dia tergetar-getar, takut habis. Mula-mula Pak Mansur malas nak layan. Dia ingat mungkin angin ke atau daun jatuh ke. Tapi makin lama bunyi tu makin kuat, macam bunyi orang tengah gali tanah. Siapa pula gali tanah malam-malam buta ni? Tak puas hati, Pak Mansur ambil pelita. Dia keluar nak tengok apa yang jadi dekat belakang rumah dia. Dengan pelita menyala, dia jalan perlahan ke arah bunyi tu. Langkah dia makin lama makin perlahan. Jantung dia berdegup kencang sebab malam tu lain macam punya sunyi. Dia sampai dekat belakang rumah. Tiba-tiba Pak Mansur nampak tangan-tangan hitam penuh debu keluar dari tanah. Tak banyak, tapi cukup buat darah dia terus naik ke kepala. Tangan-tangan tu seolah-olah cuba nak keluar dari tanah, mengapa-ngapai macam nak cari sesuatu. Pak Mansur terdiam kejap, tak boleh bergerak. Tangan-tangan tu mula terangkat perlahan, tapi macam magic. Tiba-tiba tangan-tangan tu hilang, lenyap macam asap ditiup angin. Hanya tinggal kesan tanah yang tergali. Tak ada apa-apa dekat situ. Tapi tadi memang dia nampak tangan-tangan tu keluar. Tak fikir panjang dah, Pak Mansur terus cabut lari masuk rumah. Pelita yang dia pegang hampir terlepas dari tangan sebab dia berlari terlalu laju. Dia tutup pintu rumah kuat-kuat, berdebam. Lepas tu pandang isteri dia yang masih pucat terkejut. Nafas Pak Mansur tercungap-cungap, tapi dia cuba kawal diri, tak nak panik sangat depan bini dia. Dalam hati dia tahu benda ni dah makin melampau. "Bang, apa benda tadi tu?" tanya isteri Pak Mansur. Tapi Pak Mansur tak menjawab. Dia cuma giling kepala dan terus duduk atas kerusi. Muka dia masih keliru. Dalam otak dia tahu benda ni tak boleh dibiarkan. Ini bukan lagi gangguan kecil. Sekarang ni nampaknya benda yang menyeramkan ni dah mula nak keluar dari tanah. Esok paginya Pak Mansur tak tunggu lama. Terus dia pergi jumpa Pak Karim, ketua kampung yang semua orang hormat. Masa tu Pak Karim tengah lepak dengan beberapa orang kampung dekat kedai kopi. Pak Mansur terus duduk sebelah Pak Karim. "Karim, aku kena bagi tahu kau benda pelik yang jadi dekat rumah aku malam tadi." Pak Mansur mulakan cerita. Muka dia nampak serius. Semua orang dekat situ terdiam, pasang telinga. Pak Mansur pun cerita satu persatu, dari bunyi tanah digali sampai dia nampak tangan-tangan hitam keluar dari tanah. Suasana dekat kedai kopi tu terus senyap. Semua orang dengar dengan muka tak percaya. Pak Karim dengar, kemudian dia pandang Pak Mansur. Lama dia pandang. "Aku dah agak benda ni makin teruk, Mansur. Kita semua tahu ini mesti ada kaitan dengan Tok Deraman. Ilmu hitam dia tu takkan senang-senang nak hilang. Kalau kita tak buat apa-apa, entah apa lagi akan keluar lepas ni." Semua orang mula pandang satu sama lain. Dia orang tahu benda ni takkan berhenti setakat tu je. Pak Karim pun terus setuju untuk panggil ustaz ke kampung. "Kita kena buat solat hajat besar-besaran. Benda ni makin menjadi. Kalau kita tak buat apa-apa, takut nanti satu kampung kena kacau." Mulai hari tu, penduduk kampung Sungai Batu ni tak senang duduk. Malam-malam diorang dah tak berani tidur awal. Semua orang berjaga, risau benda seram tu datang lagi. Rumah-rumah dekat kubur Tok Deraman tu lagilah. Tiap-tiap malam ada je yang dengar bunyi pelik. Ada yang nampak bayang hitam lalu. Semua benda ni makin hari makin menjadi. Dalam hati penduduk kampung masing-masing tertanya, kenapa semua ni jadi lepas Tok Deraman mati? Apa sebenarnya yang ditinggalkan dekat kampung ni? Ini cerita malam keempat, tapi ini baru permulaan. Anda rasa apa lagi benda seram yang akan jadi lepas ni? Alright, kita dah sampai malam kelima. Benda-benda seram ni makin lama makin kuat menghantui penduduk kampung Sungai Batu. Serius, suasana dekat kampung ni dah tak macam dulu. Kalau anda ingat bunyi tapak kaki atas bumbung tu seram, tunggu dengar apa jadi malam kelima ni. Malam kelima ni bukan biasa-biasa. Penduduk kampung mula rasa berat, macam ada beban dekat dada. Setiap kali malam datang, diorang jadi tak tenang. Penduduk kampung dari yang muda sampai yang tua, semua nampak gelisah. Diorang rasa macam ada sesuatu yang memerhati, tapi tak nampak. Dah lah beberapa malam sebelumnya diganggu dengan cahaya pelik, tangan-tangan keluar dari tanah, lembaga hitam atas bumbung. Malam ni lain pula ceritanya. Tangisan, ya, suara tangisan mendayu-dayu datang dari arah tanah perkuburan. Bunyi tu menusuk ke telinga, menyelinap masuk ke dalam hati, buat korang rasa macam ada yang tak kena je. Malam tu, sekitar tengah malam, tangisan pertama kali kedengaran. Bukan kuat sangat, tapi cukup jelas untuk buat bulu roma korang naik. Orang kampung mula dengar bunyi tu dari jauh. Tangisan tu datang dari arah kubur Tok Deraman. Dekat rumah Pak Karim, tangisan tu paling kuat. Rumah dia kan dekat dengan kubur, jadi dia dengan isteri dia, Mak Siti, dengar dengan sangat jelas. Mak Siti yang tengah tidur dekat ruang tamu tiba-tiba terjaga. Dia terdiam kejap, mata dia terbuka luas. Lepas tu dia dengar lagi. Suara tangisan tu makin lama makin jelas. "Abang, dengar tak bang?" Mak Siti berbisik. Suara dia macam bergetar. Pak Karim masa tu baru nak terlelap, terus bangun. Dia pun dengar. Dan suara tu, suara seorang perempuan menangis perlahan, seolah-olah tengah meratap sedih. Suara tu macam penuh dengan kesakitan, dan bila dengar, rasa macam suara tu memanggil-manggil. Tapi dari mana?
Pak Karim bangun. Dia cuba tenangkan diri. Lepas tu dia pergi dekat tingkap bilik, nak tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat luar. Dengan langkah berhati-hati, dia intai dekat luar, tengok arah kubur Tok Draman. Dekat luar suasana sunyi, hanya ada sama-sama cahaya bulan. Dia tak nampak apa-apa, tapi suara tangisan tu terus kedengaran, sungguh-sungguh datang dari arah kubur. Tangisan tu macam makin lama makin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang datang ke arah rumah dia. Pak Karim tak tunggu lama, terus dia pegang bingkai tingkap, tutup rapat-rapat sambil beristighfar dalam hati. Astaghfirullahalazim. Dia tahu suara tu bukan suara manusia. Malam tu dia dengan Mak Siti tak tidur langsung. Setiap kali suara tangisan tu muncul, dia orang cuma mampu diam dan dengar. Nak buat apa lagi kan? Suara tu makin lama makin sayu, datang dan pergi macam hantu tengah meratap. Esok paginya penduduk kampung yang berjaga malam mula berkumpul dekat kedai kopi Pak Seman. Masing-masing cerita pasal tangisan tu. Semua orang dengar, bukan rumah Pak Karim je. Ada yang dengar dari jauh, ada yang rasa macam dekat je dengan rumah diorang. Suasana dekat kedai kopi pagi tu kecoh. Muka semua orang nampak takut. Tak ada siapa berani gelak atau buat lawak pagi tu. Penduduk kampung mula berbisik-bisik, risau kalau benda ni makin teruk. Pak Karim yang selalu jadi rujukan orang kampung akhirnya buka mulut. Benda ni dah makin melampau. Aku rasa tak ada cara lain. Kita kena buat sesuatu. Semua orang pandang Pak Karim, muka penuh harapan. Aku rasa ilmu Tok Draman masa dia hidup tu tak habis dekat situ. Benda ni dah terikat dengan kampung kita dan sekarang dia tuntut sesuatu. Bila dengar Pak Karim cakap macam tu, semua orang jadi senyap. Diorang mula sedar benda ni tak boleh dibiarkan. Kena buat sesuatu sebelum semua ni jadi lebih parah. Penduduk kampung yang tinggal dekat dengan kubur, termasuk Pak Karim, Pak Husin, Pak Mansur, semua orang jadi tak tenang lepas tu. Setiap malam diorang berjaga, takut suara tangisan tu datang lagi. Ada yang siap pindahkan anak-anak tidur dalam bilik yang jauh dari tingkap, takut gangguan makin dekat. Malam-malam seterusnya, walaupun gangguan tu tak sekuat sebelumnya, tapi tangisan tu tetap ada. Kadang-kadang datang sayup je dari jauh, kadang-kadang macam dekat betul dengan rumah diorang. Jadi malam kelima ni, suara tangisan misteri mula ganggu ketenangan kampung Sungai Batu. Benda yang paling menyeramkan, suara tu bukan suara biasa. Orang-orang tua kampung mula risau. Diorang tahu benda ni ada kaitan dengan Tok Draman, ilmu hitam yang dia tinggalkan dulu. Mungkin masih ada yang tak selesai. Anda rasa apa sebenarnya yang tengah berlaku? Kita baru masuk malam kelima, banyak lagi misteri yang belum terungkai ni. Okey, kita dah sampai malam ke-6. Perasan tak, makin lama gangguan dekat kampung ni makin menakutkan. Kalau sebelum ni tangisan tu datang dari jauh, dari arah kubur Tok Draman, malam ni lain macam sikit. Kali ni suara tangisan tu makin dekat, dekat sangat, macam ada dekat luar rumah korang sendiri. Malam ke-6 ni, tangisan misteri tu bukan lagi datang dari kubur. Kali ni dia dah dekat sangat dengan rumah-rumah penduduk kampung. Bayangkan tengah malam, waktu semua orang dah siap-siap nak tidur, tiba-tiba dengar suara tangisan sayup je mula-mula. Tapi lama-lama tangisan tu makin kuat, makin dekat, macam ada orang tengah berdiri betul-betul dekat luar tingkap rumah sambil menangis. Mak Timah tengah sibuk mengemas dapur malam tu. Masa tu dah nak dekat pukul 12.30 malam. Suami dia, Pak Din, dah lama tidur, tapi Mak Timah ni jenis yang suka buat kerja lewat malam. Tiba-tiba dia dengar suara tu, suara tangisan. Mula-mula pelan je, macam jauh. Mak Timah berhenti kejap, dengar betul-betul. Bunyi apa pula ni? Jantung dia mula rasa tak sedap, tapi dia cuba beranikan diri. Dia fikir mungkin anak-anak jiran dekat sebelah tengah bergaduh ke apa kan. Tapi suara tu lain, bukan suara budak-budak menangis. Suara tu lebih dalam, lebih mendayu, penuh dengan kesedihan. Mak Timah tenung dekat tingkap dapur. Tangisan tu macam datang dari luar, dekat sangat. Dia cuba pandang betul-betul, tapi yang dia nampak cuma kegelapan, gelap pekat. Hati dia makin tak sedap. Siapa pula malam-malam datang menangis dekat luar ni? Mak Timah berbisik sorang-sorang, walaupun sebenarnya dia dah mula rasa takut. Dengan penuh debaran, Mak Timah beranikan diri intai keluar tingkap. Tangisan tu makin lama makin jelas, macam ada dekat depan pintu dapur dia je. Dia tarik langsir perlahan, tengok dekat luar. Tapi tak ada siapa pun dekat luar. Kosong, gelap. Angin malam bertiup sepoi-sepoi basah. Daun-daun kering bergerak-gerak atas tanah. Mak Timah telan air liu. Jantung dia berdegup kencang dan rasa takut makin kuat. Tapi masalahnya, tangisan tu masih ada. Semakin kuat, makin kuat. Suara perempuan menangis, sayu dan penuh rintihan, macam minta tolong. Mak Timah cepat-cepat undur ke belakang, jauh dari tingkap. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Dia berbisik sambil tangan dia menggigil. Baca ayat kursi berkali-kali. Dalam hati dia penuh dengan ketakutan. Tangisan tu terus berdengung dalam telinga dia, tak berhenti sampai pagi. Malam tu Mak Timah tak tidur langsung. Suami dia pun tak perasan apa-apa. Setiap kali suara tangisan tu datang, Mak Timah rasa macam suara tu terus masuk dalam kepala dia. Bila azan subuh dilaungkan, tiba-tiba suara tangisan tu hilang macam tu je. Senyap.
Sunyi, kampung kembali tenang. Tapi tenang yang menakutkan. Mak Timah tak tahu nak buat apa dah. Dia cuma mampu duduk dekat tepi katil, pandang luar rumah dengan rasa seram sejuk. Dia tahu benda tu bukan benda biasa. Esok paginya cerita Mak Timah sampai dekat kedai kopi Pak Seman. Rupanya bukan Mak Timah je yang dengar benda tu. Ramai lagi yang cakap malam tu diorang dengar tangisan dekat luar rumah masing-masing. Semua orang mula risau. Suara tangisan yang mula-mula jauh sekarang dah datang dekat rumah diorang sendiri. Benda ni dah makin dekat, kata Pak Karim. Orang-orang kampung yang dengar semua terdiam. Masing-masing rasa tak tenang. Benda ni tak boleh dibiarkan. Tangisan ni makin kuat, makin dekat. Apa yang Tok Deraman tinggalkan ni mungkin lebih besar dari apa yang diorang sangkakan. Malam ke-6 ni buat penduduk kampung Sungai Batu tak senang duduk. Gangguan dah makin teruk. Tangisan misteri yang asalnya dari jauh sekarang dah sampai betul-betul dekat pintu rumah mereka. Masing-masing mula terfikir, apa yang sebenarnya sedang berlaku? Kenapa benda ni datang dekat kampung diorang? Dan yang paling penting, apa yang Tok Deraman tinggalkan dulu sebenarnya? Kita baru masuk malam ke-6 ni, ada lagi banyak misteri yang belum terungkai. Rasanya apa yang akan berlaku malam seterusnya? Malam ni, malam ke-7. Bayangkan sebelum ni tangisan tu cuma sayup-sayup je, makin lama makin dekat. Tapi malam ni dia dah mula panggil nama penduduk kampung. Bukan lagi sekadar tangisan, ni dah tahap manggil nama. Malam tu Pak Mansur baru je nak terlelap, mata dia dah mula berat. Malam-malam sebelum ni dia asyik terganggu dengan tangisan misteri dari luar rumah. Tapi malam ni lain macam sikit. Tiba-tiba dia dengar sesuatu. Mula-mula dia fikir dia tengah mimpi. Tapi Man. Bulu roma Pak Mansur terus meremang. Suara tu jelas, sangat jelas. Kali ni suara tu tak datang dari luar rumah. Dia tak salah dengar. Suara tu ada dalam rumah dia sendiri. Panggil nama dia. Pak Mansur terus terduduk. Jantung dia berdegup kencang. Cuba kawal rasa takut. Dia dengar lagi suara tu penuh sayu, panggil nama dia. Macam ada seseorang tengah cari dia. Pak Mansur pandang ke arah bilik, panggil isteri dia. Zah, kau dengar tak? Mak Zah yang dari tadi tengah tidur dekat dalam bilik keluar dengan muka pucat lesi. Dia berlari ke arah suami dia, terus peluk Pak Mansur sambil menggigil ketakutan. Bang, saya dengar suara tu. Dia panggil nama abang, kata Mak Zah. Pak Mansur tahu benda ni dah makin teruk. Dia ambil kain, selimutkan badan sambil mulut tekumat kamit baca doa. Ayat kursi, surah Al-Falaq, apa je yang diingat dia baca semua. Tapi suara tu tetap ada. Dia terus memanggil, Man. Sampai akhirnya setelah beberapa minit yang rasa macam berjam-jam, suara tu hilang. Lenyap macam tu je di bawah angin malam yang tiba-tiba senyap. Tapi walaupun suara tu dah tak ada, perasaan seram dan ngeri masih melekat dalam hati Pak Mansur dan isteri dia. Malam ni rasa lain. Gangguan ni makin dekat. Esoknya, cerita Pak Mansur merebak ke seluruh kampung. Rupanya bukan dia seorang je yang kena. Ada lagi beberapa orang kampung lain yang dengar nama diorang dipanggil. Yang lebih menakutkan, lepas dengar suara tu, ramai penduduk kampung mula jatuh sakit. Kepala rasa berat, badan jadi lemah. Ada yang tak boleh bangun dari katil langsung. Ada yang tak boleh tidur sebab setiap kali cuba pejamkan mata, suara tu datang dalam mimpi diorang. Terngiang-ngiang dekat telinga macam suara tu ikut ke mana saja mereka pergi. Pak Karim pun rasa bimbang. Dia mula perasan yang gangguan ni bukan main-main. Bukan sekadar hantu biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di sebalik semua ni. Malam tu Pak Karim ajak beberapa orang kampung untuk berbincang dekat surau. Muka masing-masing penuh risau. Takut nak balik rumah sendiri sebab takut diganggu lagi. Benda ni dah tak boleh dibiarkan, kata Pak Karim. Suaranya tenang tapi jelas, penuh dengan kebimbangan. Kita kena cari jalan sebab ini bukan perkara biasa. Semua orang diam tengok Pak Karim macam dia ada jawapan. Tapi Pak Karim pun tak pasti sebenarnya. Lepas perbincangan panjang, diorang sepakat nak panggil Ustaz Halim. Ustaz Halim ni ustaz dari kampung sebelah yang terkenal sebab pandai halau jin, halau makhluk halus. Pendek kata, kalau ada benda-benda gaib, dia yang orang panggil. Tapi dalam hati masing-masing, diorang tertanya-tanya, boleh ke Ustaz Halim selesaikan masalah ni? Sebab dari apa yang mereka nampak, gangguan ni makin kuat, makin menyesakkan. Dan diorang tahu malam-malam seterusnya mungkin akan jadi lebih menakutkan. Penduduk kampung sekarang dah takut nak keluar malam. Lepas maghrib je, diorang kunci pintu, tutup tingkap, baca doa dan berharap benda ni tak datang lagi. Tapi anda rasa boleh ke diorang selamat? Sebab dari apa yang berlaku malam-malam sebelum ni, benda ni semakin kuat. Dan suara yang menyeru nama diorang malam ni, mungkin malam esok dia datang cari anda pula.
Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share cerita ni kalau sahabat semua tak nak terlepas kesudahan kisah seram Kampung Sungai Batu ni. Kita sambung di part kedua. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalami yang tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahra. Assalamualaikum. Adios. Jangan lupa beli baju ni, support channel saya.